Baik saudara, Ketengah guna peruntukan 90.32 juta ringgit laksana pelbagai agenda pembangunan. Perinciannya langsung bersama Muhammad Rasidi Muhammad Isa. Silakan Sidi. Terima kasih. Pembangunan di wilayah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah dijangka lebih rancak menerusi peruntukan 90.32 juta ringgit yang diterimanya tahun ini. Ia merangkumi perbelanjaan pembangunan berjumlah 56.82 juta ringgit. Pengurus besarnya Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa berkata peruntukan tersebut akan digunakan secara efektif bagi memaju dan memberi perkhidmatan terbaik kepada warga Ketengah di 3 wilayah. 10 program baharu bakal diperkenal tahun ini dan 23 program lagi merupakan kesinambungan daripada perancangan terdahulu. Segi pelaksanaan program-program ni kita dah membahagikan kepada 5 teras ataupun 5 fokus pembangunan yang utamalah, yang mana kita akan tumpukan kepada program-program yang bersifat ekonomi dan juga keusahawanan, pembangunan masyarakat, pembangunan prasarana, alam sekitar dan juga sistem penyampaian. Yang mana teras yang kita telah tetapkan ini tidak lari ataupun masih selari dengan dasar pembangunan luar bandar dan juga dasar di bawah teras rancangan Malaysia ke-12. Terdahulu beliau menyantuni 600 anak-anak yatim dalam wilayah Ketengah untuk membeli kelengkapan hari raya. Mengulas lanjut, beliau berkata RM180,000 diperuntuk tahun ini bagi program tanggungjawab sosial korporat agensi itu. Bazar Ramadan Rahmah akan dianjur di 8 lokasi terpilih bermula esok. Penganjuran di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu itu turut mendapat kerjasama pihak berkuasa tempatan. Pengarah KPDN Terengganu Saharudin Muhammad Kia berkata pihaknya sangat menggalakkan peniaga menawarkan menu rahmah yang berharga RM5 ke bawah untuk memberi manfaat kepada kumpulan sasar serta golongan yang berpendapatan rendah. Peniaga yang memilih untuk menyediakan kaedah pembayaran tanpa tunai dalam setiap transaksi akan diberikan insentif e-wallet sebanyak RM50 sekali bayar, manakala 8,000 pengunjung terawal akan menerima insentif e-wallet berjumlah RM20 di 8 lokasi terpilih. Memang kita mengharapkan supaya peniaga-peniaga di Bazar Ramadan Rahmah ni on board. On board maksudnya dia akan berdaftar di bawah program inisiatif ini dan dia akan sediakan QR code. Jadi kita mengharapkan supaya pengunjung yang pergi di setiap Bazar Ramadan Rahmah ni apabila mendapat insentif tunai tadi RM20 tadi, mereka boleh berbelanja terus di lokasi Bazar Ramadan Rahmah tu. Usaha merancakkan pembangunan ekonomi penduduk terus dilaksana. Terbaru, Pertubuhan Komuniti di Pelawa memohon peruntukan di bawah program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani. RM1 bilion diperuntuk di bawah program berkenaan dengan pemberian geran berjumlah RM50 hingga RM100,000 kepada sesebuah komuniti. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Abdul Kahar Abdul Latif berkata permohonan boleh dibuat menerusi laman sesawang bermula 25 Mac ini. 5 sektor diberi tumpuan: pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan serta kitar semula. Jadi ianya bertujuan untuk merancakkan pembangunan ekonomi penduduk-penduduk setempat dan kita harap melalui pelaksanaan pelbagai program seperti contohnya program pertanian, tanam apa-apa, contohnya tembikai, lada dan sebagainya. Dan yang penting ianya memberi faedah kepada komuniti dan juga apa-apa jua program di kampung seperti produk-produk sekiranya ada sektor perancangan. Mungkin kampung itu terletak di kawasan yang agak cantik, tepi sungai dan sebagainya, mungkin kita boleh usahakan juga untuk sektor perancangan, pembinaan fasiliti perancangan dan sebagainya yang insya-Allah boleh membantu komuniti untuk mendapat hasil dan sebagainya. Mengulas lanjut, beliau berkata inisiatif tersebut terbuka kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, komuniti orang asli dan persatuan penduduk. Tanpa memikirkan keuntungan semata-mata, seorang peniaga dan pemborong ikan menjual hasil laut pada harga murah bagi membantu meringankan beban golongan yang memerlukan.
Pelbagai jenis ikan dan hasil laut dijual pada harga serendah RM3 sekilogram. Menurut pemilik kedai, Syed Ahmad Aizuddin, ikan jenis tenggiri, siakap dan merah paling mendapat permintaan tinggi semasa bulan Ramadan. Bulan puasa ni memang ikan, orang kata ikan antara menu utama lah. Selain ayam daging tu, ikan ni alhamdulillah ikan idam, lagi-lagi ikan besar. Memang bulan puasa ni permintaan tinggi lah kalau ikan besar tu. Macam merah, tenggiri ke siakap, memang permintaan tinggi. Pelanggan yang ditemui menyifatkan kedai tersebut menjadi lokasi pilihan mereka kerana bahan mentah boleh didapati pada harga lebih rendah berbanding pasar utama. Bulan puasa ni kalau boleh, peniaga-peniaga jangan ambil kesempatan. Dengan keadaan orang nak buat makan ke apa ke, tak payah. Kita ambil keadaan semasa. Tinggi rendahnya adat dia dah. Sekali dia beli habis banyak juga. Maknanya boleh gaji sekali, suami boleh gaji tu habis sekali tu. Dengan anak kecil-kecil lagi juga. Sangat-sangat terkesan jugalah. Kalau apatah lagi kalau dia orang ni yang kerja makan pagi, kasih pagi makan pagi, memang betul-betul terasalah untuk rakyat-rakyat yang marhain ni. Jadi kita minta kalau boleh adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya dapat mengawal harga supaya tidak melambung tinggi. Bukan sahaja pelanggan dapat berjimat cermat membeli bahan mentah tersebut, malah inisiatif itu juga sebagai sedekah kepada golongan kurang berkemampuan. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri Kota Media. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Sidi langsung dari Terengganu.